السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu tuan-tuan mau sihat no. Alhamdulillah. Jadi malam ni kitab Sulamul Mubtadi. Kita berhenti di muka surat 23. 23. Jadi kita di bawah tajuk berkenaan dengan wali. Kanak-kanak wajib menyuruh anak-anak supaya solat. Nah, wali ni kita tahulah ayah lah. Kalau ayah tak ada, maka dia pergi pada Tok Wan, atas pada Tok Wan. Kalau Tok Wan tak ada, maka dia pergi pada adik-beradik, buah adik-beradik. Tak ada adik-beradik, baru pergi kepada pak saudara. Nah, dia ikut itu. Ayah tak ada, ayah dah meninggal, Tok Wan ada, ayah kepada ayah. Belah mak tak, ayah pada ayah. Kalau ayah pada ayah tak ada, ayah kepada ayah lagi. Lagilah tak ada kan. Dah tak ada Tok Wan, baru pergi adik-beradik lelaki. Dia termasuk wali ni, termasuk asabah. Maksud dia akan dapat harta si mati tu. Nah, kalau ayah ada, matinya anak, semua harta ayah dapat, tahu kan? Adik-beradik tak dapat. Adik-beradik terhijab kerana ayah. Jadi bila anak kaya meninggal, adik-beradik tak dapat kalau ada ayah. Nah, kalau ayah tak ada, ada Tok Wan, sama juga. Adik-beradik terhijab kalau ada Tok Wan. Tok Wan ayah pada ayah. Tapi kalau dah tak ada, baru adik-beradik dapat. Adik-beradik ada, pak saudara tak dapat. Tapi adik-beradik tak ada, adik-beradik lelaki tak ada kan, atau adik-beradik tak ada, baru pak saudara dapat. Macam itulah. Itu wali lah. Wali pun begitu. Wajib suruh semayang. Umur 7 tahun kena suruh semayang, wajib. Siapa yang anak 7 tahun dia tak suruh semayang, berdosa. Hukum dia berdosa. Berbeza dengan puasa. Saya sebut dah, puasa kita boleh suruh. Tapi kalau dia tak mampu, dia buka tak apa tuan-tuan. Tapi bila dah balik, kita kena tegas. Ataupun dia dah nak dekat balik dan dia mampu, jadi kita kena tegas. Tapi sekarang 7 tahun, 8 tahun, dia sahur pukul 6, pukul 9 ke, sahur pukul 8, tak apa. Dia buka puasa pukul 5, tak apa. Kita nak ajak ni. Umur 10 tahun tak semayang, wajib rotan. Bukan rotan sampai berbirat, sampai patah riuk, tak. Sebagai peringatan lah. Solat tu wajib. Kalau dia tak rotan, dia biar, hukum dia berdosa. Nah, kita dah sebut sebelum ni lah. Jadi kita sambung dah wajib atas waliul amr, tengah-tengah tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Dan wajib atas waliul amr, yakni orang yang memerintah pekerjaan muslimin, yakni pemimpin. Pemimpin lah, mana-mana pemimpin Islam. Tak kira lah macam kita di negara yang mengamalkan demokrasi, mana-mana yang menang pilihan raya dan dia mendapat kuasa, dia waliul amr. Maka dia termasuk dalam ayat Quran yang disebut, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tak kira tuan-tuan, yang duduk atas kita tu, parti yang kita suka ke, parti yang kita tak suka ke, dia pemimpin kita. Yang tu kita kena akui tuan-tuan. Lagu mana kita tak suka ke, kita meluat ke tuan-tuan, itu dia pemimpin kita. Kita kena akui tuan-tuan. Itu kita akui dengan hati yang lapang tuan-tuan. Dalam Quran disebut, wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, ati'ullah. Dia ada ati'u, taatlah. Maksud dia taat pada Allah, tak berbelah bahagi. Wa ati'ur rasul, taatlah pada rasul, taat kepada rasul tidak berbelah bahagi.
Jangan banyak tanya. Tapi wa ulil amr dia tak tambah ati'u, nampak tak? Wa ulil amri minkum, dan pemimpin yang ada kuasa di kalangan kamu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ketaatan pada pemimpin kena tengok dia taat pada Allah dan Rasul ke tak? Itu makna dia. Kalau dia tak taat pada Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan pada dia. Kalau dia taat pada Allah dan Rasul, wajib taat. Kalau disuruh benda yang baik, wajib taat. Walaupun kita tak suka dia, walaupun kita tahu dia ada salah, tapi yang disuruh tu benda baik. Ataupun macam saya ngawang kerajaan, apa-apa dasar kementerian yang tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, wajib taat. Supaya sistem tu berjalan tuan-tuan. Tidak kucak-kacir negara. Macam tuan-tuan tengok kan, lampu isyarat kan, merah berhenti, oren bersedia kan, hijau jalan. Tuan-tuan tengok, ini semua undang-undang pada kerajaan sekular. Tuan-tuan langgar lampu merah, mati orang tuan-tuan. Lampu dekat jalan kan, tak boleh bawa lebih 110. Tuan-tuan bawa 200, langgar orang mati. Dekat depan sekolah tak boleh lebih 30, betul tak? Dia ada undang-undang. Undang-undang ni supaya manusia boleh hidup. Segala jenis undang-undang, apa-apa undang lah tuan-tuan, selagi mana dia tidak ada kezaliman, tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, wajib taat. Supaya negara tu dia boleh hidup rapi. Tapi kalau dia buat undang-undang, dia pemimpin, dia buat undang-undang tu bercanggah dengan Allah dan Rasul. Contohnya kalau dia buat undang-undang perempuan kena buka tudung, ini tak boleh taat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam buat ingkar pada Allah, tak boleh. Sekalipun dia raja seluruh dunia. Dia bukan raja sebuah negara, dia raja yang memerintah seluruh dunia. Salah-salah, betul tak? Kalau dia raja memerintah satu dunia, dia berzina, hang jahat, hang raja yang jahat. Kalau dia raja yang memerintah satu dunia, dia kontrol semua, tapi dia minum arak, hang raja yang jahat. Kita tak boleh kata benda tu baik. Benda tu memang jahat, kok mana pun tak boleh kata apa, jahat. Dan Nabi sebut dah, memang akan ada nanti di kalangan umat Islam pemimpin-pemimpin yang bermasalah. Nabi sebut lama dah. Lama Nabi sebut dah. Nabi sebut yang hak bagus ni apa? Lepas Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ni bagus. Dipanggil Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Kemudian Nabi sebut innahu yusta'malukum alaikum umara. Nanti akan datang setelah aku akan ada pemimpin-pemimpin yang memerintah kamu. Fata'rifuna wa tunkirun. Ada benda yang kamu tengok pemimpin ni dia buat elok, benda elok lah. Kita kena kata elok tuan-tuan, kita kena ada adil. Kita suka ke tak suka, dia buat benda tu elok, bagus. Kita kata elok lah, kita puji. Wa tunkirun, dan ada benda yang kita tengok dia buat jahat, dia zalim, dia mohong, dia cakap tak kena, dulu lain sekarang lain, dia cakap tak kena, rakyat susah. Banyak retorik, tahu retorik, benar retorik. Saya tengok ada video dekat negara mana lah, mereka ni tuan-tuan, mana-mana ahli politik yang mana bila menang dia tak buat macam mana dia cakap, dia petangkap limpak dalam tong sampah tuan. Saya risau tuan-tuan, kalau orang rakyat beda boleh jadi rakyat mana-mana negara buat, tangkap melimpak dalam tong sampah. Contoh retorik ni perkataan dan perbuatan lebih nak memujuk orang sokong dia, itu saja. Tapi tindakan dia menyusahkan rakyat. Tak ada apa. Punya retorik punya banyak. Dia punya cakap, tindakan, retorik semua. Cara membujuk rayu orang sokong dia, memperdayakan orang lah. Tapi realitinya orang susah. Sana sini tak ada apa. Itu retorik tuan-tuan. Jadi Nabi sebut lama lah, akan ada benda yang elok. Benda elok kita kena kata elok tuan-tuan. Kita janganlah benda yang elok pun kita kata tak elok. Ada orang kadang-kadang pasal politik buta terus tuan-tuan, semua tak elok, semua jahat. Dan janganlah benda baik kita terbaik, adil tuan-tuan. Wa tunkirun, dan benda yang kita tak suka dia buat jahat. Jadi tuan-tuan, Nabi kata apa? Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang benci dengan perbuatan zalim pemimpin, dia benci, tak suka perbuatan zalim dan salah, dia terlepas daripada dosa. Waman ankara faqad salima. Barang siapa yang ingkar, maksud dia jelas, yang tadi dia benci dengan hati ya.
Benci dengan hati makna dia apa? Kalau pilihan raya tak sokong itu makna dia. Pilihan raya tobat aku tak sokong, aku benci dia. Itu makna benci. Angkara ni apa? Orang yang ingkar, maksud dia orang yang apa? Berani menegur. Ditulis kat Facebook ke, dia tegur berdepan-depan ke, perbuatan-perbuatan salah pemimpin tersebut ni salah. Buatan ni salah. Dia berani tegur betul-betul lah, bukan maki hamun, tegur betul-betul. Fakta ni salah. Dia berani menegur. Faqad salima, dia juga selamat daripada segala dosa. Tapi Nabi kata walakin man taba'a, walakin man radiya wa taba'a. Tetapi barang siapa yang redha dengan kezaliman dan kejahatan pemimpin tu, redha tu makna dia apa? Pilihan raya sokong lagi. Ini redha tu. Wa taba'a, dan ikut hak yang tu kena. Dia buat jahat atas kepala hang sekali kena. Baik. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, waliul amr, siapa-siapa sahaja tuan-tuan, menang pilihan raya, parti kita ke bukan parti kita, dia pemimpin kita. Kita sebut dia pemimpin. Kalau kita keluar negara, siapa Perdana Menteri, kita akan sebut Datuk Seri Anwar. Dengan penuh takzim kita sebut, tuan-tuan suka ke tak suka ke, pemimpin kita, itu saja. Tuan-tuan punya hak pandang politik yang lain. Cuma kita kena jelas yang mana baik, yang mana salah kita mesti kata salah. Baik. Kemudian, jadi walul amri merujuk kepada orang yang memerintah, yang ada kuasa. Pasal apa tuan-tuan? Bukan semua kita boleh buat. Ada peruntukan penguasa saja yang ada kuasa, kita tak ada. Contoh macam orang mencuri tuan-tuan. Boleh tak kita tangkap, kita potong tangan dia? Tak boleh. Pasal itu bukan, kita tak ada autoriti. Kita potong tangan dia, tangan kita kena potong balik. Ataupun kalau ada orang yang apa, ada orang di hutang kita tak bayar, kita tangkap dia, kita kurung. Salah. Kalau tangkap di mahkamah, tuan-tuan akan kena cas culik. Tuan-tuan mana boleh kurung orang? Tuan-tuan tak puas hati dengan orang, tuan-tuan kurung. Tuan-tuan boleh kena cas colek. Berat tuan-tuan hukum colek. Kita bukan ada peruntukan. Walaupun dia kata dia buat salah, memanglah dia buat salah, tapi hang tak ada kuasa buat lagu tu. Polis pun nak tangkap kena ada waran, tak ada orang tangkap, bukan boleh bertindak sesuka hati. Jadi sebab tu disebut sini yang ada kuasa. Sebab tu dalam Quran sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Nampak jelas? Orang yang mana diberi, bila kami beri dia kuasa, maka dia akan mendirikan solat, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Pasal apa? Kena ada kuasa. Tuan-tuan nak cegah kemungkaran, kena ada kuasa. Begitu tuan-tuan. Kemudian membunuh akan, nampak? Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tengok betul-betul ni, dia tulis apa ni? Dan wajib atas waliul amr, yang ni pemimpin lah, yang ada kuasa. Perdana Menteri, raja-raja, hak inilah yang ada kuasa. Yakni orang yang merintah pekerjaan muslimin, membunuh akan orang yang meninggalkan sembahyang sebab malas. Bunuh. Jelas macam mana Ustaz Usam ni? Ini ganas. Betul, bunuh. Hukum orang yang tak sembahyang memang hukum bunuh. Nampak tu? Orang yang membunuh akan orang yang meninggalkan sembahyang sebab malas. Dia tak ada apa malas. Pasal apa tak sembahyang? Malas. Pasal apa tak sembahyang? Malas. Orang yang tak sembahyang pasal malas ni perangai macam orang munafik. La yaqumu macam mana? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila nak sembahyang malas. Tapi zaman Nabi ni kena sembahyang juga, takut orang kata dia munafik, terpaksa sembahyang malas. Zaman lah ni malas tu bukan, kalau zaman dulu orang munafik sembahyang juga, takut orang tahu dia munafik. Zaman sekarang malas tak sembahyang terus tuan-tuan. Lagi terus tak sembahyang. Dia jelas sebut ni, memang kalau ikut majoriti ulama, tak sembahyang kerana malas, hukum dia bunuh. Berat tuan-tuan. Agak-agak kalau buat ni tuan-tuan, apa ramai kena bunuh tu. Nanti kita baca tuan-tuan. Kita baca habis Jika tiada taubat dia, maka wajib kita suruh akan dia dengan ditakutkan dia. Jika tiada sembahyang, dibunuh akan dia. Mula-mula kita suruh dia apa? Mula-mula kita istitabah, dia panggil. Kita minta dia taubat. Dia tak sembahyang, bukan bunuh terus. Tak sembahyang terus bunuh, bukan. Tangkap dulu. Kaunseling dulu. Kaunseling ada masalah apa? Betul tak? Kaunseling dulu. Bagi jabatan agama kaunseling dulu. Bagi tak reti sembahyang, bawa ustaz yang ajak sembahyang. Ada masalah duit, ada masalah tekanan perasaan ke jiwa,
Dia kena tahu dulu semua cerita sejarah di belakang ni pasal apa kan. Pasal apa tak semayang, cek semua dah, dia tak ada apa. Dia sihat, duit ada, semua okey, saja malas. Dah nasihat dah tak mau, nasihat dah tak mau, dah berkali-kali tak mau, buah penjara pun tak mau, semua tak mau, baru bunuh. Bukan terus bunuh tuan-tuan, dia ada prosedur dia panjang lah. Cuma dalam mazhab, pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak kena hukum bunuh. Dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang tak solat ni penjara saja. Kalau dia tak mau solat sampai mati, penjara sampai mati. Tidak ada hukum bunuh bagi orang yang tak solat. Tapi kalau ikut majoriti, hukum dia bunuh. Setelah kita pujuk dia suruh solat, dia tak mau, maka hukum dia adalah bunuh. Baik, kemudian jika tiada semayang, dibunuh akan dia. Maka manakala tiada ia semayang hingga habis waktu darurah, dibunuh akan dia dengan pedang. Tak semayang, dah suruh, dia tak mau semayang juga sampai habis waktu zuhur. Kita dah suruh berkali-kali lah, yang terakhir itu sampai habis waktu solat dia tak mau juga, barulah dibunuh dia. Dibunuh dengan apa? Dibunuh dengan pedang. Maksud dia pancung lah. Pancung ni lebih tak sakit daripada gantung. Tuan-tuan boleh tengok baru ni depa share kan, ada 3 orang lelaki Nigeria yang masuk ke Arab Saudi bawa dadah, dan ketiga-tiganya kena gantung, kena potong kepala. Jadi ada yang rakam pada jauh, dia potong kepala ni jatuh senyap terus tuan-tuan, senyap terus. Kalau gantung ni sakit juga. Gantung dia makan mungkin 5-6 minit kat lah nak mati tu. Kalau badan ringan lagi lambat mati, dah ringan, dan berat cepat sikit mati. Gantung. Tapi gantung tu pun dia beri kemanusiaan sikit lah. Dia bubuh tali tu, dia bubuh kulit kulit lembu. Dia takut rosak kulit ni. Tali tu dia bubuh kulit lembu, dia bubuh pemberat, dia bubuh besi bagi patah tengkuk, bagi cepat mati. Sebab tu kalau gantung dalam saya tanya orang yang kerja kerja penjara, biasanya yang kerja penjara ni memang dia ada peluang untuk tengok orang kena gantung, nak ke tak nak. Saya pernah tanya orang beberapa kali masuk kan, dia beberapa kali masuk tengok tu, dia bubuh besi tu, dia tengok besi tu nak bagi patah tengkuk, bagi cepat mati, tidak kesian lambat. Gantung dalam penjara tu lagi cepat mati daripada orang gantung yang gantung kat pokok. Itu teruk tu, itu sakit tu. Gantung pakai tali tangsi lah, tali rapia, memang sakit tu, sakit sangat lah. Hak penjara okey lagi, hak penjara sebab dia jatuh dia bagi patah tengkuk, patah cepat sikit. Tu dia bubuh kulit lembu supaya tak rosak ni. Kulit dia tak rosak. Dan biasanya orang kena gantung ni, tanya depa lah, memang lidah akan terkeluar lah, sebab dia tolak ke atas, memang terkeluar. Lepas tu bila dia buka akan keluar suara, mungkin suara dia tertahan kan. Bila dia buka ni akan keluar suara dia. Dia bukan dia hidup tuan-tuan, tapi suara dia terkeluar. Biasanya macam itulah. Dan saya tanya orang macam mana keadaan orang yang kena gantung dalam penjara ni. Dalam penjara ni kebanyakannya semua pasrah, dia tak meronta-ronta lah. Semua dah nak buat apa, dah nak mati, betul tak? Ada juga yang meronta-ronta tapi tak boleh buat apa pun. Dia yang main tu kuat-kuat semua, pegang sekali, tarik buah ke sana, sekejap je tuan-tuan, memang sekejap. Depa pun masa depa nak mati tu, bilik depa dia memang dekat depan bilik gantung lah. Depan bilik gantung lah. Sekejap dia buat kerja ni tak ada berapa minit tuan. Ambil biasanya gantung bila sebelum subuh. Biasanya. Dan biasanya gantung pagi Jumaat lah. Kalau orang Islam memang pagi Jumaat, supaya dapat kelebihan hadis Nabi itulah. Siapa yang mati hari Jumaat, dia tak kena apa? Azab kubur ke? Fitnah kubur. Dia bergantung pada amalan lah. Kalau amalan baik dapat lah, kalau amalan tak baik tak dapat kelebihan tu. Orang kafir pun ada mati hari Jumaat. Baik, kemudian baik, jadi dengan dipotong kepala lah. Dan hukumnya itu ialah orang Muslim yang asi, dan wajib dimandikan dia, dan dikafankan dia, dan disemayangkan dia, dan ditanamkannya di dalam perkuburan muslimin. Walaupun dia tak semayang, dia masih lagi dianggap Muslim. Ini pandangan majoriti ulama juga. Dia tak mau semayang, kita dah suruh, dia tak mau juga, kita potong kepala dia, maka dia tetap juga ditanam di perkuburan Islam. Ini pandangan majoriti ulama. Pandangan segelintir ulama, orang yang tak mau solat dan keras kepala ni, dia bukan lagi Islam, dia kafir. Ini pandangan mazhab Hambali tuan-tuan.
Sebab tu tuan-tuan ingatkan sembahyang ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan ada adik-beradik ke, tuan-tuan ada anak ke, ada siapa ke tuan-tuan. Lagu mana pun sembahyang jangan tinggal. Walaupun kita tengok dia ni jahat lah, tapi sembahyang. Tak apa tuan-tuan. Jahat tu bila, tapi sekurang-kurangnya dia tak kena azab pasal dia tak sembahyang. Betul tak? Jangan kita tengok orang tu jahat dia sembahyang, lebih baik hang jangan sembahyang. Bukan. Lebih baik hang tinggal dosa tu, baru betul. Kita tengok dia sembahyang tapi duduk tinggal mekong. Kita kata apa? Hang lebih baik tak sembahyang. Bukan. Hang lebih baik tinggal mekong tu. Baru betul tak? Ni terbalik tuan-tuan. Kita tengok ada orang dia apa? Dia puasa tapi dia tak sembahyang. Lebih baik hang tak puasa. Bukan lebih baik tak puasa, lebih baik hang sembahyang. Baru betul. Dia dah okey puasa tu, okey dah, betul tak? Jangan kita suruh tinggal puasa pula. Ada orang perempuan dia pakai tudung cantik lah, tapi perangai tak elok. Betul tak? Perangai tak elok. Lebih hang tak pakai tudung. Salah tu. Yang suruh perintah pakai tudung tu Allah. Macam mana hang boleh kata lebih baik tak pakai tudung? Salah tu. Yang suruh pakai tudung tu Allah. Lebih baik hang pakai tudung dan hang tinggal maksiat tu baru betul. Jangan silap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya ingat ada satu cerita kan saya dengar. Perompak. Cerita betul. Dia pun merompak orang. Merompak apa semua, merompak orang. Kemudian bila merompak, dah habis merompak tu, ketua perompak ni dihidangkan dengan apa? Air. Ketua perompak. Orang perompak tu semua depan depa lah, yang mangsa kena rompak tu. Bila diserahkan air, masa tu bulan Ramadan. Ketua perompak kata, aku tak minum, aku sedang puasa. Dia ketua perompak. Tapi bila orang bagi dia, aku puasa. Orang terkejut, hang rompak tapi hang puasa. Ya, aku puasa. Selang beberapa tahun, masa yang kena rompak tu jumpa ketua perompak tu sedang menangis di depan Kaabah, berdoa mohon ampun pada Allah. Pasal apa tuan-tuan? Ibadah yang dia kekal tu, ibadah tu kena pimpin dia ke jalan yang benar. Terutama solat tuan-tuan. Lagu mana teruk pun, lagu mana malas pun, sembahyang jangan tinggal. Jangan tinggal. Bahaya tuan-tuan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih disebut orang yang tak sembahyang ni pada hari kiamat kita tak jumpa dia. Kita tak jumpa dia. Wa husyira yaumal qiyamah ama fir'aun wa haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tak sembahyang pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama dengan Firaun, dengan Haman, dengan Qarun, dengan Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan, kalau ada adik-beradik yang tak sembahyang, ada anak yang tak sembahyang, siapa-siapa lah, pasangan yang tak sembahyang, isteri ke suami, nanti di padang mahsyar memang tak jumpa dia, sebab dia tak duduk dengan orang Islam. Dia dibangkitkan dengan Firaun, Haman, Qarun, dengan Ubay bin Khalaf. Musuh Nabi kan, sahabat zaman Nabi, orang yang sangat merangi Nabi, antaranya Ubay bin Khalaf. Nak cerita betapa besarnya tak sembahyang. Sembahyang tuan-tuan, suruh anak sembahyang, belajar sembahyang, suruh sembahyang. Mudah-mudahan dia makin lama makin tua, sembahyang tu bagi kesedaran pada dia. Begitu. Kemudian dan dimandi, jadi pandangannya betul dia masih Islam lah. Dia masih Islam. Cumanya tuan-tuan, kesan tak sembahyang lah, kita kena sebut jugalah. Orang yang puasa dia tak sembahyang, dia tak ada pahala. Kita kena sebut lah. Tapi jadi buat apa dia puasa? Dia takkan diazab pasal dia tak puasa. Jelas cuma pahala tak ada. Sembahyang tu dia macam mangkuk tuan-tuan, yang menadah pahala kita. Solat. Tuan-tuan tak solat, tuan-tuan tak ada hubungan dengan Allah. Macam mana nak dapat pahala? Tuan-tuan tak ada hubungan dengan Allah. Jadi kita dalam Quran sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Sebesar-besar ibadah apa? Solat. Dan solat itu doa. Betul tak? Solat itu doa. Doa ni apa? Mukhul ibadah, otak, roh kepada ibadah tu. Jadi kita dijadikan oleh Allah ni tuan-tuan, nombor satunya untuk solat dan berdoa. Itulah tujuan kita ada kat dunia ni. Kalau yang tu tak ada tuan-tuan, mana kita nak letak pahala yang lain? Tak ada pahala tuan-tuan. Sedekah tak ada pahala. Pasal tak solat, tak ada hubungan dengan Allah. Malah orang yang tak solat ni, dia takkan, orang tengok dia takkan ada nampak ciri-ciri orang Islam tuan-tuan. Kalau orang hati yang terang ni, dia tengok orang yang tak solat, dia tahu dia ni jenis tak solat. Dia boleh tahu. Kalau orang hati yang terang tuan-tuan, tengok muka gelap, tak solat. Saya ingat tuan-tuan kenal Ustaz Abdullah Khairi. Kenal Ustaz Abdullah Khairi? Kenal? Tak kenal?
Kena ikut noh. Ustaz Abdullah Khairi, dia masa dia duduk di Mekah, dia cerita dia belajar Quran dengan seorang syekh di Masjidil Haram. Syekh ni buta. Dia main dengan kawan dia, ngajak baca Quran sebutan. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kan, dia buat macam halaqah-halaqah kan, halaqah-halaqah banyak. Salah seorang syekh itulah dia ajak Quran. Dia duduk, dia belajar lah. Syekh tu sampai suar jari masuk dalam mulut dia, tarik lidah dia nak bagi sebutan tu betul. Satu hari dia cerita, dia ajak kawan dia Ustaz Abdullah Khairi, kata jom kita pergi belajar Quran dengan syekh ni buta. Dia pergi dengan kawan dia. Sampai ya kat depan dia dengan kawan dia kat depan syekh ni halau kawan dia. Halau. Berambui, hang berambui. Dia buta, dia boleh halau. Hang berambui. Tak apalah. Lepas tu Ustaz Abdullah Khairi tanya, pasal apa? Pasal apa syekh halau kawan dia? Syekh tu kata apa? Dia tak solat subuh pagi tadi. Biasa orang kadang-kadang pergi, tuan-tuan pergi umrah kan. Ada orang pergi umrah ni melancong, ada orang pergi umrah nak ambil gambar produk depan Kaabah, betul tak kan? Sembahyang entah ke mana. Dah jadi apa? Dah jadi macam-macam lah tuan-tuan, semua nak buat bisnes. Jadi tuan-tuan, dia subuh tak sembahyang, kawan tadi tak sembahyang subuh. Ustaz Abdullah Khairi tanya, betul yang tak subuh? Betul aku tak sembahyang tadi, tak kan? Betul sungguh tak sembahyang. Itu baru tinggal satu sembahyang. Ni kalau langsung tak sembahyang, orang akan nampak tuan-tuan. Kalau orang hati cerah tahu ni jenis kaki tak sembahyang. Baik, kemudian dan disemayangkan dia. Jadi kita kena macam biasalah, walaupun dia tak semayang, kita kena mandikan dia, kafankan dia, semayangkan dia, dan ditanam di perkuburan Islam. Bolehlah tanam kekal di perkuburan Islam. Sama juga orang yang bunuh diri, tanam juga di perkuburan Islam. Walaupun sebutlah hadis dia kan, ancaman pada orang bunuh diri ni, dia akan duduk kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau dia minum racun. Kalau dia tikam perut, dia duduk tikam perut dia. Bunuh diri juga masih lagi dianggap di Islam. Cuma sunat digalakkan tanam ni bagi jauh sikit. Sebab dia putus asa pada rahmat Allah. Tanam ni jauh sikit. Dia masih lagi dalam perkuburan Islam, tapi dia bagi jauh sikit. Kat tepi panggang ke, jauh sikit, jauh pada orang. Tapi kita lah ni takkan nak buat kesian pula, betul tak? Cuma kalau boleh buat, begitulah tuan-tuan, nak bagi pengajaran jangan bunuh diri. Baik, kemudian habis tuan-tuan, kita tengok sebelah 24. Dan wajib tiap-tiap muslimin lelaki menyuruh dengan sembahyang akan ahlinya daripada isterinya dan sahayanya. Wajib tuan-tuan, suami. Jangan tak suruh, biar ya. Ni dayus tuan-tuan. Wajib suruh. Suami yang dayus takkan dapat bau syurga. Tahu dayus? Dayus ni maksud isteri dengan anak-anak buat dosa, tak apa, ambil pi. Ini dosa besar tuan-tuan. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Isteri dengan anak-anak, isteri dia keluar dengan lelaki lain, biasa, tak apa. Ni dayus. Isteri dia naik dengan lelaki lain kereta, tak ke mana api tuan-tuan, hilang tuan-tuan. Tak apa, biasalah. Biasa. Dayus. Haram syurga. Nabi tak mengaku umat. Ni lelaki apa lagu ni? Anak perempuan buat dosa, bila keluar dengan lelaki celah tengah malam, entah bila nak balik tuan-tuan, biang tuan-tuan. Dayus. Inilah dayus. Ni kita dayus apa? Laki tumbuk kepala perempuan. Dayus. Itu bukan dayus. Perempuan tu naik kereta membahayakan orang. Betul tak kan? Saya tak sokonglah dia tunjai kepala perempuan tu. Betul tak kan? Tapi itu bukan dayus, itu sakit hati. Betul tak? Itu je lah. Tapi kepala perempuan tu kan. Tapi perempuan tu patut kena juga. Betul tak kan? Dia pun salah juga. Kenalah saman. Betul tak? Saya tak tahulah, kena adil lah keduanya. Dayus ni suami. Ya, nampak suami ataupun bapak, betul tak? Bapak suami. Biar isteri dengan anak perempuan buat dosa. Ni dayus, Nabi tak angku umat. Baik, jadi wajib tuan-tuan suruh. Kalau dia suruh tak mau, itu kita terlepas. Kita dah suruh dia tak mau, kita dah terlepas tanggungjawab kita. Isteri duk keluar dengan jantan lain, dah suruh dah, berubah dia tak mau. Masa ni sunat cerai tuan-tuan, ni simpan buat apa? Yang suruh tak mau cerai, buat cari hak lain yang elok sikit. Malu, betul tak? Malu kan kita. Sebab tu cerai ni bukan tak semestinya cerai tu baik. Cerai ada masa wajib. Kalau sampai saling menzalimi tuan-tuan, dah wajib cerai lah. Kadang-kadang sunat. Jenis macam ni lah.
Isteri yang tak mau dengar, ataupun suami kan yang membahayakan, suami yang masalah, sunat cerai, cari pasangan yang lebih baik. Cerai ada masa harus, ada masa makruh. Baik, kemudian wajib suruh. Dan sahayanya ni hamba lah, kalau ada hamba. Tadi anak pun sama, kita sebut dah, anak wajib suruh. Dan dikeras akan mereka itu, mesti bertegas, jangan suruh biasa ya. Tegas, ayang solat mesti suruh. Dan diajarkan mereka itu akan rukun agama Islam dan keadaan Nabi Muhammad. Jadi wajib ajak semua. Suami tuan-tuan, ni tanggungjawab suami. Mana jangan kita duduk saja, balik ni cek tuan-tuan, isteri tuan-tuan tahu ke rukun sembahyang, ni tanya. Rukun solat tahu ke? Rukun wudu, balik tanya, cek balik, buat revision dengan suami isteri. Ini tanggungjawab seorang suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami tu ketua, bukan saja ketua, tanggungjawab tu banyak. Tanggungjawab tu banyak tuan-tuan. Baik, kemudian saya nak cerita di sini wajib suruh tuan-tuan, jangan biar. Kalau kita tak suruh, kita ada kuasa, kita tak suruh, memang tunggu bala tuan-tuan. Bala banyak berlaku kerana tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai pemimpin tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tak kira lah tuan-tuan negara mana, Malaysia ke, luar Malaysia ke, tengok mana-mana negara. Kalau dia tak ada amar ma'ruf nahi munkar tuan-tuan, memang cukup bahaya. Apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina kan. Yang azan tu yang minum arak, dia minum arak, dia azan. Hidup orang Islam tak amalkan agama, abaikan agama macam tu. Hidup bebas ya. Tak ada kelompok yang nak berdakwah. Dia dalam Quran sebut apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada dalam kalangan kamu satu kelompok yang menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mesti ada. Kalau tak ada langsung, tuan-tuan tunggu bala . Sebab tu kita kena bersyukur tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz yang masih mengajak, syukur. Golongan yang mengajak pada kebaikan. Ni ada orang bila ustaz main mengajak, depa tu semua golongan yang menjual agama. Tu dia tuan-tuan. Apa jual agama? Jual agama tuan-tuan tahu? Jual. Nabi sebut jual agama, tapi jual agama ni macam mana? Tentang kalau jual agama, Nabi sebut akhir zaman ada orang yang pagi di Islam, petang dia kafir. Nampak? Ada yang yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Petang beriman, pagi kafir. Kemudian Nabi sebut apa? Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit habuan dunia. Makna jual ni apa? Dia tinggalkan agama dia, dia ambil habuan dunia. Itu baru jual. Tuan-tuan ada kereta, orang bagi tuan-tuan 10,000, tuan-tuan dapat 10,000, kereta tuan-tuan bagi ke orang, betul tak? Itu nama jual agama. Tuan-tuan hilang agama tu, tuan-tuan tinggalkan, tuan-tuan abaikan dia, tuan-tuan ambil habuan dunia. Samalah orang yang mana benda haram dikata halal. Pasal apa? Pasal nak habuan dunia. Benda yang haram dikata halal, nak dapat habuan dunia. Itu namanya jual agama. Boleh? Ni kesian tuan-tuan, ustaz-ustaz semua geng jual agama. Saya ada seorang kawan, dia buat kelas Quran. Dia buat bilik elok-elok, cantik-cantik. Dia buat aircon untuk orang mengaji Quran. Lepas tu dia ambil lah sikit apa? Ubayaran. Iyalah, siapa nak bayar aircon tu? Boleh tak? Siapa nak bayar setup? Mai kat jenis apa, mulut jahat ni tuan-tuan, orang yang hati busuk. Dia ni jual Quran pula. Nabi sebut dalam hadis, orang yang paling berhak menerima upah gaji ni orang yang mengajar Al-Quran tuan-tuan. Kalaulah raja-raja di Malaysia ni semua ada elan, Perdana Menteri ada elan, siapa lagi tuan-tuan? Ahli parlimen lagi banyak elan, don-don ada parlimen. Orang kerja kerajaan swasta yang paling berhak menerima upah orang yang mengajar Quran. Kena tahu tu. Paling berhak Nabi sebut. Pasal apa? Pasal dia kerja lah tuan-tuan. Itulah kerja dia, betul tak? Hang kerja kek sawit, dia kerja ngajak Quran, mana lagi mulia? Dia ngajak lagi mulia tuan-tuan. Hang kerja dengan syarikat swasta, ni kerja mengajak kalamullah. Hang layak dapat gaji, dia lagi layak dapat gaji. Fikir logik. Ni Nabi sebut dalam hadis. Sama ada dia ngajak Quran macam Ustaz Tohiri itu pun, atau isi kandung Al-Quran. Isi kandung Quran tu akidah, fiqh, tu isi kandung Al-Quran. Orang lain bekerja layak dapat gaji, orang yang kerja ngajak isi kandung Quran tak layak.
Siapa ajak? Iblis yang ajak, tuan-tuan. Baik. Kemudian, jadi tuan-tuan mesti suruh. Mesti suruh, wajib. Sebab bila tak suruh tuan-tuan, bala mai, itulah. Bala akan datang, dan bala mai teruk. Bala sekali mai teruk. Tuan-tuan tengok Bosnia-nya dengan Afghanistan-nya, tuan-tuan, sekali bala mai sangat teruk, ramai yang akan terkorban. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, la ta'murun nabil ma'ruf. Hampa semua ni, ini umat Nabi SAW, mesti suruh kepada kebaikan, mesti suruh, wajib. La ta'murun, mesti, tidak dapat tidak, tak ada pilihan lain. Uslub ingkari tu kalau dalam balaghah. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hampa kena cegah daripada benda yang mungkar, mesti wajib cegah. Kalau tak, au la yushikanallah ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu. Kalau hampa tak amal makruf, tak nahi mungkar, hampir-hampir dekat-dekatlah Allah Taala akan hantar azab bala daripada Allah. Bala ni tuan-tuan biasanya dia dua. Kita nampak bala ni apa selalunya tuan-tuan? Covid, betul lah, itu bala juga. Taun, gempa bumi, apa lagi, kemarau. Tapi bala yang selalu kena ni dua. Yang pertama adalah serangan musuh. Musuh serang mengejut. Macam mana yang berlaku di Afghanistan, Bosnia, tuan-tuan, hancur habis semua, mati ramai yang tak bersalah. Yang kedua tuan-tuan, Allah memberi kuasa kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Zalim lagu mana? Dia pegang kuasa, rakyat susah. Zalim. Rakyat susah. Nabi sebut bila naik pemimpin yang zalim, Allah akan bagi dia kuasa. Allah bagi dia kuasa. Pasal apa? Pasal rakyat banyak jahat. Tak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Bila bala tu dah datang, semua pakai doa, ya Allah tolonglah, Allah Taala dah tak terima doa. Pasal apa? Dulu masa senang, masa ada kuasa, masa sihat, belum bala datang, tak ada siapa nak amal makruf nahi mungkar. Tak ada siapa. Bila bala dah turun, habis. Doa pun Allah Taala dah tak terima. Sebab tu dalam Quran sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab yang kalau dia turun tak kena kat orang zalim, semua kena. Tapi tentu orang yang selamat mana? Tuan-tuan baca yang Quran. Allah selamatkan apabila bala turun. Falamma nasu ma dzukiru bih. Bila apa? Bani Israel ni, apa? Orang yang menentang nabi-nabi ni lupa apa yang Allah ingatkan depa dalam wahyu. Anjainal ladzina yanhauna anis-su. Kami selamatkan golongan yang mencegah perkara-perkara yang mungkar. Ni Allah Taala sebut dalam Quran. Kalau ada golongan yang sentiasa menegur, sebab tu tuan-tuan patutnya bersyukur. Kalau dalam parlimen ke, dalam DUN ke, dalam negeri ke, dalam negara ke, orang yang boleh bercakap kebenaran, yang boleh menegur, boleh mengajak kepada kebenaran. Sebab golongan-golongan lagu ni lah tuan-tuan yang menyelamatkan negara kita daripada kena bala sebenarnya. Kalau dah tak ada orang yang berani cakap benda yang benar dalam parlimen, dalam DUN, dalam TV, dalam masjid, tak ada siapa dah berani cakap benda yang benar. Semua takut tuan-tuan. Tunggu bala. Bila bala mai, dia sapu bersih. Kalau yang nak selamat, yanhauna anis-su, golongan yang berani mencegah kemungkaran. Yang ni Allah selamatkan. Wa akhazna alladhina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah Taala akan balas orang-orang yang zalim dengan azab yang sangat pedih kerana apa yang mereka kerjakan. Baik tuan-tuan, habis. Jadi penting kan, mesti suami yang ada kuasa ni suruh isteri dengan anak-anak, mesti jangan biar lantak, biar. Nah, pemimpin lagi lah. Kena galakkan rakyat semayang, rakyat kena galakkan tuan-tuan. Macam tadi kita kata hukum bunuh, itu berat lah tuan-tuan, tak panjang cerita kan. Kita tak boleh semua, buat semua, jangan tinggal semua. Betul tak? Buat sekadar mana mampu. Gitu tuan-tuan. Macam amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa-siapa yang ada kuasa sepatutnya lah mudahkan benda baik. Betul tak? Mudah baik, mudahkan. Kita dah tahu dia ni orang alim, banyak ilmu, dia tak pernah mengajak benda yang sesat. Kita kenal dia dah. Sepatutnya semua negeri bagi dia tauliah khas. Sepatutnya begitu. Tahu tauliah khas? Tauliah khusus. Jadi dia terus dapat tauliah. Pasal apa? Kita dah kenal dia orang yang alim. Kita kenal dia orang yang alim, lebih alim daripada panel-panel yang nak apa? Temuduga tauliah lagi pun. Dia alim besar. Bagi dia tauliah khas.
Yang kita nak susahkan apa? Benda maksiat. Patutnya kita larang, jangan buat. Tapi kalau kita tak ada kuasa, kita susahkan. Siapa-siapa nak buat konsert, nak buat apa benda-benda lara ni, kena dapat tauliah. Betul ni. Tauliah konsert. Tidak, tak boleh bagi konsert. Main dengar orang nyanyi, suara sedap ke macam kata puru. Boleh ni. Ada orang suara macam suara sedap tu murung lah ni semua ada apa auto tune tu kan. Suara tak sedap pun. Betul tak? Nyanyi dalam ni punya sedap. Sekali kita tengok main apa live, ya Allah, suara dia sakit telinga tuan-tuan. Dia pakai auto tune, suara dia tak sedap. Patutnya yang nak buat konsert yang bukan-bukan ni bagi tauliah. Semua negeri kena. Betul tak kan? Dengar suara sedap ke macam kata sedap pun boleh. Kita susahkan supaya apa? Benda maksiat ni tak ada. Jangan benda maksiat dimudahkan, benda baik kita susahkan. Takut benda ni mengundang bala. Itu. Baik, kemudian dan diajarkan mereka itu daripada rukun agama Islam. Ajarlah tentang okey, rukun Islam ada apa? Islam ada apa tuan-tuan? Tuan-tuan lupa berapa ni? 6, 8, 7 5. Yang pertama apa? Ulang balik ya tuan-tuan. Yang pertama apa? Ucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Tak apa dari mana dulu pasal dia tahun yang sama, 2 hijrah. Puasa dengan zakat ni diwajibkan tahun yang sama. Yang kelima, barulah menunaikan haji bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Baik, kemudian kena ajarlah tu. Biasanya tahulah kan orang rumah. Kadang-kadang tahu terlupa. Dia tak apa terlupa, yang penting tahu. Terlupa tu biasalah. Kemudian dan keadaan Nabi Muhammad itu daripada Quraisy, dibangkitkan dia di Mekah dan berpindah ke Madinah dan diwafatkan di Madinah. Ini kena ceritalah, Nabi Muhammad cerita sikitlah. Ini Nabi cerita sikit berkenaan dengan latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara ringkaslah disebut Nabi Muhammad ni pada suku Quraisy. Suku Quraisy ni satu suku yang mulia di Mekah dululah. Dia kemudian daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, samalah Hashim ayah kepada Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kemudian Nabi Muhammad ni nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf. Baik, kemudian Nabi Muhammad ni dilahirkan di mana? Di Mekah pada tahun Gajah, 12 Rabiul Awal. Ni detail lah, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tapi kalau anak tanya, ayah kenapa nama tahun Gajah bukan tahun Rimau ke? Tuan-tuan jawab apa? Ayah anak-anak tanya kan, ataupun isteri tanya, bang kenapa tahun Gajah bukan tahun harimau ke, tahun apa kambing ke? Pasal apa? Peristiwa tentera bergajah. Orang Arab dia tak ada tahun. Tahun tu tentera bergajah, betul nama tahun gajah. Ataupun kalau kalender Masihi 20 April 571 Masihi. Kalau macam saya senanglah, pasal saya memang lahir 20 April tu, memang ingat 20 April. Bini saya 24, dah dekat-dekat. 20 April 571 Masihi. Kemudian Nabi duduk di Mekah, masa umur Nabi 5 tahun dibelah dada. Ringkas-ringkas ya, dibelah dada. Kemudian 6 tahun mak Nabi SAW wafat di Abwa antara Mekah dan Madinah. Jadi yang belah siapa? Yang belah Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Pada umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. Umur 8 tahun Tok Wan Nabi dah meninggal, Abdul Muttalib dah meninggal dunia. Siapa sambung belah? Abu Talib, pak saudara Nabi, abang pada ayah Nabi SAW. Dia yang tolong jagalah Nabi SAW. Abu Talib pula miskin, susah. Maka Nabi umur 9 tahun Nabi dah kerja dah. Pasal pak saudara susah, kesian, anak pula ramai. Maka Nabi umur 9 tahun kerja dah. Kerja belah kambing, upah murah sikit je. Upah sangat murah, tapi disebabkan nak tolong Abu Talib. Umur 15 tahun jadi peperangan Fijar. Nabi terlibat, tapi Nabi kumpulkan anak panah Umur 20 tahun Nabi menyaksikan Hiflul Fudul. Ada panjanglah Hiflul Fudul ni, cerita ada perjanjian nak membela orang yang dizalimi. Umur 25 Nabi buat apa? Bawa barang dagangan Khadijah, niaga di Syam, berlaku laris tuan-tuan. Balik ya Khadijah berkenan dengan Nabi SAW. Maka Khadijah yang pinang dulu.
Khadijah yang bagi tahu, tapi Nabi bagi pinang. Tapi mula-mula tu Khadijah bagi tahu. Khadijah menyatakan hasrat. Maksud dia tak salah pun orang perempuan menyatakan hasrat kalau dia suka mana-mana lelaki. Orang Melayu kata apa? Pergi cari timba, timba cari peligi, apa benda. Itu tak kira lah tuan-tuan. Pergi cari timba ke, timba cari baldi ke, apa benda lah tuan-tuan. Bubuh lah nama apa pun. Tapi benda tu tak salah. Bagi tahu saja. Betul tak? Bagi tahu saja. Saya ada kenal orang perempuan yang dia minat dengan apa? Orang ustaz-ustaz dalam TV tu. Adalah, saya tak boleh sebut lah tuan-tuan. Dan dia beranilah. Dia pun ada rupa jugalah perempuan ni pun. Best saya lah kat you, dia bagi tahu cari orang, dia tengok macam hebat lah ustaz dalam TV ni. Dia minta orang tolong kenalkan dia dengan ustaz tu. Dan ustaz tu tengok dia pun ada rupa lawa juga. Ustaz tu pun kahwin dengan dia. Sampai hari ni bahagia. Tak salah pun tuan-tuan Ada orang kena malu apa benda baik. Itu adaan. Dia tak mau sudah lantak pi. Dia tak mau sudah lantak pi. Kumang bukan seekor. Itu adaan. Jadi tuan-tuan lantak pi bagi tahu saja, malu apa? Yang patut malu ni benda yang haram. Betul tak? Keluar dengan lelaki tengah-tengah malam, yang tu patut malu. Betul tak? Sentuh lagi perempuan, sembang sampai tengah malam, itu patut malu, benda haram. Ni benda yang halal pula malu. Betul tak? Nyatakan hasrat pula malu. Itu susah. Baik, sebab kadang-kadang ada setengah orang lelaki dia malu. Betul tak? Ada orang lelaki kan macam tuan-tuan pun malu kita tak tahu malu tuan-tuan. Melawak tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pemalu, betul yang memalu kan. Tuan-tuan mungkin segan. Tuan-tuan katakanlah tuan-tuan dah tak ada apa, kalau isteri dah tak ada. Boleh jadi ada janda-janda di kampung selamat yang nak dengan tuan-tuan. Boleh jadi. Maka tuan-tuan mungkin malu, betul tak malu kan. Tuan-tuan kenapa malu? Maka sepatutnya janda-janda yang berkenaan dengan tuan-tuan ni, dia gunalah orang tengah. Betul tak? Tanya kat si Karim ni. Aku ni dah lama nak berlaki ya, contoh. Tak salah pun. Karim tu nak ke apa, lantak nanya Pak Karim, dia kan. Dia nak tu pulang, tak nak sudah. Benda baik jangan malu. Baik, kemudian tuan-tuan. Kemudian itu umur 25 tu. Bawa. Kemudian maka bila Khadijah suka dengan Nabi, bagi tahu pada Nabi, maka Nabi pinang. Nabi pinang. Pak saudara apa? Pak mentua Khadijah, iaitu pak saudara Khadijah, nama dia apa? Amr bin Al-Asad, pinang dia. Dan berkahwinlah masa tu umur Nabi 25, umur Khadijah yang masyhur kata 40 lah. Tapi kalau detail-detail punya apa, detail-detail punya perbahasan katanya 28 yang paling kuat lah. Khadijah 28, Nabi 25. Ada yang kata Nabi 25, Khadijah 25. Tapi berdasarkan riwayat yang paling banyak lah perbahasan. Sebab kita kenapa terkenal dengan umur 40 tu, itu riwayat pada Al-Waqidi. Riwayat itu yang masuk dulu ke tanah Melayu ni. Masuk ke tanah Melayu dan dalam buku sirah. Maka dalam buku sirah banyak ambil riwayat tu, dia jadi masyhur tuan-tuan. Bukan makna masyhur itu paling tepat. Tapi kalau orang nak kata 40, katalah tuan-tuan, benda ni bukan benda yang patut bergaduh pun. Tapi kalau saya sebut kat tuan-tuan berdasarkan analisis yang banyak riwayat dia, yang paling kuat sebenarnya umur Khadijah 28, umur Nabi 25. Tapi saya kalau mengajar di sekolah saya sebut 40 lah, pasal itu yang disebut dalam buku. Dan sebut dalam buku yang tu. Tapi bila kita mengaji dalam analisis apa semua, yang lebih tepat Khadijah 28, Nabi 25. Apatah lagi bila Nabi kahwin dengan Khadijah dapat 7 orang anak. Betul tak? 7 orang, bukan 6 anak. Seorang Ibrahim dengan Maryah Qibtiyah, 6 orang anak. Dan kita tahulah biasanya kalau orang perempuan umur 40, dia bukan masa untuk lahir sampai 6 lah. Biasanya begitulah. Jadi lebih tepatnya berdasarkan riwayat naknya 28. Itu yang boleh dapat 6 lagi anak. Tapi kalau orang kata umur 40 tak apa tuan-tuan, benda remeh. Baik. Kemudian Nabi pun berkahwin dengan mas kahwin 500 dirham. 500 isteri Nabi semua 500 dirham tuan-tuan. Duit kita agak berapa? Lebih kurang dalam 12,500. Lebih kurang mana lah ni duit jatuh teruk tuan-tuan. Duit jatuh teruk kan. Berapa lah ni satu ni? Saya lupa tuan-tuan. Duit jatuh. Tuan-tuan kalilah 500 kali dengan, saya ingat mungkin lah ni RM30 dah tuan-tuan, satu dirham saya rasa. Kalau RM30 tuan-tuan, 15,000 lah. Kalau RM25 dulu lah. Dan ni sebab duit kita jatuh lah tinggal berapa saya tak tahu. Boleh jadi kemungkinan akan turun sampai RM5 tuan-tuan. Kemungkinan. Dan tuan-tuan kena tahu, bila duit kita turun, harga barang semua akan naik. Pasal banyak barang di Malaysia ni banyak daripada import. Betul tak import? Duit kita jatuh, kita kena bayar lebih pada pengimport barang-barang luar. Maka barang akan naik lagi. Seronok tak?
ikut tuan-tuan tuan-tuan. Lawak tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi maksud dia mas kahwin tu taklah murah sangat. Taklah murah sangat, taklah mahal sangat. Okey tuan, dah 12,500 je tu lebih kurang lah. Lebih 12,000 ke 15,000 tu okey lah kalau sekarang ni. So kadang-kadang orang ni kalau murah sangat takut dia tak erti hargai. Betul tak kan? Kahwin dengan anak aku mas kahwin free. Jangan takut tak erti hargai. Sebab tu kadang-kadang biar dia orang lelaki ni dia nak sesuatu biar dia usaha sikit. Baru dia pandai hargai. Macam anak tuan-tuan lah. Tuan-tuan bagi motor, dia nak apa semua tuan-tuan beli. Handset, tuan-tuan bagi motor, tuan-tuan bagi semua tuan-tuan beli. Dia tak kerti hargai tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan kata kat dia, hang nak motor hang pergi kerja. Hang cari sendiri duit. Dia kerja penat-penat dia beli, oh dia jaga sungguh. Macam tu juga. Hang nak berbini cari duit, usaha. Betul tak? Nanti bila hang dah dapat bini hang, bila bergaduh nak bercerai fikir hang, aku habis banyak dulu ni. Baru dia ada akal sikit. Baik, kemudian baik, saya habiskan tadi cerita Nabi ya tuan, cerita Muhammad SAW tu. Umur insya-Allah tuan. Tak apa tuan. Tuan-tuan baca dalam buku sirah tuan. Baca buku sirah. Dan wajib mengajarkan mereka itu segala furuknya daripada sembahyang dan rukunnya dan syaratnya dan yang membatalkan dia. Demikian lagi dia ajar segala yang lain daripada hamba sahayanya. Jadi saya tak perlu hurai sebab lepas ni memang nak cerita bab ni lah. Cerita bab wudu, bab sembahyang, cerita lepas ni. Jadi sebagai seorang suami dia kena tengok isteri, kena tahulah isteri buat betul ke tak betul, nasihat. Nampak sembahyang isteri tak betul, kita nasihat, oh ni salah, macam ni yang betul. Kalau boleh dengar isteri baca Fatihah, kita dengar bacaan ni kurang makhraj dia tak kena. Padahal suami baca lagi teruk. Kita dengar isteri baca tuan-tuan. Tuan-tuan kena balik dengar sebagai seorang suami, dengar si baca Fatihah lagu mana. Tuan-tuan tegurlah tak mana yang kena, tak mana yang tak kena. Tanggungjawab suami. Macam tuan-tuan sembahyang kan. Saya pernah sembahyang dengan isteri saya. Masa rakaat dia masuk lambat. Saya sembahyang, dia masuk rakaat yang kedua. Jadi sepatutnya bila saya bagi salam dia kena tambah lagi satu. Betul tak? Tambah lagi satu. Tapi dia tak tambah. Saya bagi salam, dia bagi salam sekali. Salam sekali. Rumah saya. Saya pun tegur, saya kata tambah lagi satu. Walaupun dia dah bagi salam, naik terus je lah. Jangan tanya pula, betul ke bang? Ya ke bang? Yang itu kena sembahyang lain. Saya kata sembahyang lain tak cukup satu ni. Walaupun dia dah bagi salam, dia cakap jangan lebih pada 4 patah perkataan. Tak apa. Betul ke bang? Betul ke bang? Baru 3. 3. Betul. Dia naik terus, tak apalah. Tapi jangan betul ke bang? Abang yakin ke? Yang tu hang sembahyang lain lah. Dah sampai 5 patah sembahyang lain lah. Mana dia kita kena ada ilmu. Betul tak? Kita boleh nasihat. Bila nak masuk Ramadan, saya pesan kat isteri saya, raya apa? Malam yang pertama Ramadan tu niat 1 bulan. Takut terlupa. Apa benda lagi tuan-tuan? Banyak lagi lah tuan-tuan. Benda yang kita boleh ajar isteri kita. Boleh lah. Habis tuan-tuan. Akan datang kita pergi muka surat sebelah tu lah. 25. Muka surat 25. Satu fasal berkenaan dengan wuduk. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.